Jadi sesi yang ini adalah saya akan berbincang berkenaan dengan pengatur cara linear. Sekejap Okey. So tajuk pengatur cara linear ni lebih kurang macam matematik lah. Kesamaan linear memang ada dalam bahagian C dalam ADMAT ni. So cara nak jawab dia, awak kena baca dulu ayat soalan ni. Okey. So sebelum awak baca, saya nak tunjukkan ni adalah rumus. Okey, rumus yang kita boleh cari dalam buku teks buku teks tingkatan 4. Tapi kalau awak tak ada, tak apa, awak boleh, mungkin awak just screenshot saja, tak ada masalah kot. Okey, ni adalah rumus dia. Okey. So kesamaan ni apa? Kesamaan ni adalah simbol yang kita guna tak sama simbol tak sama. Ni maksudnya simbol tak sama. Okey. Simbol kesamaan ada 4. Kita fahamkan balik, kesamaan ni ada 4. Kita ada lebih, kita ada kurang, kita ada lebih dan sama dengan, kita ada kurang dan sama dengan. Okey. Dalam 4-4 simbol ni, dia adalah kategori ketaksamaan. Dan kalau ada lagi satu simbol yang kita kategorikan sebagai persamaan. Yang ni awak dah biasa dengar. Kalau persamaan, kita gunakan satu simbol sahaja, iaitu tanda sama. Okey. So dalam tajuk matematik ni, memang awak belajar 5 simbol ni. Bila awak nak mengungkapkan persamaan, cara dia sama juga macam mana awak nak ungkapkan ketaksamaan. Maksudnya cara yang sama tapi simbol yang berbeza. Okey. Jadi kita lihat contoh kalau kita ada persamaan y sama dengan 2x tambah 5. Contoh y sama dengan 2x tambah 5. Ini adalah persamaan. Tapi kalau simbol dia berubah, y lebih daripada 2x tambah 5, ini namanya ketaksamaan. Okey, tapi cara-cara nak buat ketaksamaan dan persamaan tu sama. Okey, kita gunakan kaedah ungkapan yang awak belajar matematik. Okey, so tak perlu risau, hanya simbol sahaja yang berubah. Okey, so simbol-simbol ni dia akan rujuk kepada situasi yang ada. Benda ni awak tak payah hafal pun. Okey, hanya kita just fahamkan, sebab saya sendiri pun tak hafal, saya fahamkan. Okey, macam mana kita nak fahamkan? So saya explain sedikit lah details. Kita ada 3 peringkat. Kita ada peringkat pertama, kita ada ni, kita panggil dia sebagai simple peringkat yang paling simple. Simple tu maksudnya direct punya jawapan, direct punya situasi. Kemudian kita ada peringkat yang sederhana peringkat sederhana, iaitu paling famous lah, peringkat yang paling famous dalam soalan selalu keluar lah. Okey, 4 benda ni paling famous. Maksudnya setiap soalan tajuk pengatur cara linear ataupun tajuk matematik ketaksamaan linear, memang 4 ni famous. Dan yang paling susah, kita panggil dia sebagai ekstrim sebab dia susah. Dia ada 3. So macam mana awak nak hafal? Macam mana awak nak faham? Nak faham dia senang je. Kalau yang simple awak dapat, awak boleh go on kepada famous dan ekstrim. So kita tengok simple dulu. Y lebih besar daripada X. Dia adalah direct. Y lebih besar daripada X. Kalau saya cakap A lebih besar daripada B, maksudnya A lebih besar daripada B. Ini adalah yang kesamaan simple. Kalau Y kurang daripada X, kita gunakan Y kurang daripada X. Kemudian, kalau dia berlawanan, Y tidak kurang. Tadi kurang, sekarang dia kata tak kurang. Tak kurang maksudnya jangan kurang, kena lebih. Y lebih dan sama dengan X. Jangan kurang. Y jangan kurang daripada X. So, Y mestilah lebih dan sama dengan X. Y tidak lebih, maksudnya jangan lebih. Kalau jangan lebih, maksudnya kena kurang, wajib kurang. So, Y kurang dan sama dengan X. Ini adalah simple. Y jangan kurang, maksudnya lebih. Y jangan lebih, maksudnya kurang. Dia berlawanan. Next. Walaupun benda ni saya dah ulang banyak kali, saya ulang lagi supaya awak ingat. Y sekurang-kurangnya K kali X. Y sekurang-kurangnya K kali X, maksudnya Y sekurang-kurangnya, maksudnya jangan kurang.
Sekurang-kurangnya maksudnya jangan kurang. Kita gunakan simbol yang sama. Sekurang-kurangnya maksudnya dalam bahasa Inggeris at least. Okey, dalam bahasa Inggeris at least. Sekurang-kurangnya. Okey, kita bagi satu contoh situasi. Pelajar tingkatan 5 teringin sangat-sangat nak lulus ADMET. So kalau nak lulus ADMET, kita kena cecah sekurang-kurangnya 40% untuk lulus. Bila kita cakap sekurang-kurangnya maksudnya 40 dan ke atas. Okey? Jadi sekurang-kurangnya jangan kurang. Dia kena lebih dan sama dengan. Kalau selebih-lebihnya dia samalah maksud dia. Jangan lebih. Maksudnya dalam peratusan kita ada 100%. Kita ada 100%. Okey? So maksimum adalah 100%. Selebih-lebihnya 100. Jadi dia jangan lebih. Dia mestilah kurang dan sama dengan. Okey, dia gunakan simbol ni lah. Selebih-lebihnya dia maksudnya kurang dan sama dengan. Y kurang dan sama dengan KX. Kalau sekurang-kurangnya Y lebih dan sama dengan KX. Dalam bahasa lain dia. Maksud yang sama tapi bahasa lain. Orang selalu cakap, kalau pelajar ni nak lulus minimum kena dapat 40. So maksudnya minimum ni adalah sekurang-kurangnya. So samalah simbol dia. Okay, minimum dengan sekurang-kurangnya sama simbol. Kalau maksimum macam tadi saya cakap. Maksimum cuma 10 orang je yang boleh daftar daftar pertandingan tu. So maksimum mestilah ni lah 10 orang sahaja. Lebih daripada tu dia tolak, dia reject. Okay, tu maksud dia. Jangan lebih. Maksimum ni jangan lebih. Maksudnya samalah maksud dengan selebih-lebihnya. Jangan lebih. Okay, maksimum jangan lebih. Alright. So yang ni paling famous lah 4 ni. Ni sebab apa? Sebab biasa awak dengar. Biasa sangat-sangat kita dengar dalam kehidupan kita. Bila kita nak daftar, okay, orang tu letakkan maksimum berapa orang. Macam tu. Okay. Oops. Dan ekstrim ni janganlah awak cakap susah. Ekstrim ni adalah gabungan. Okay, gabungan daripada simple dan famous. Maksudnya, tengok kat sini. Hasil tambah X dan Y. So, hasil tambah ni awak nampak lah X campur Y. Lebih besar maksudnya maaf, gagap pula. Hasil tambah maksudnya X campur Y lebih besar daripada K. Lebih besar daripada K maksudnya lebih besar daripada. Kita gunakan yang atas, yang simple. Okay. So, gunakan lebih besar daripada K. Y, X campur Y lebih besar daripada K. Ni senang. Beza Y dan X. Maksudnya Y tolak X. Okay, beza Y dan X maksudnya Y tolak X. Sebab tadi tambah, ni tolak. Beza tu tolak, dah tahu dah. Y tolak X. Okay, dan last kali Y lebih X. Yang ini jangan confuse lah sebab yang ini melebihi. Contohnya macam awak ingat lah. Orang ni dia macam nak lebih-lebih. Lebih-lebih ni maksudnya macam ada niat jahat lah. Okay. Y ni ada niat jahat dekat X. Y ni lebih-lebih dengan X. So Y ni dia tolak X supaya X tu jatuh. So Y tolak X sama lebih besar daripada K. Kenapa lebih besar daripada K? Sebab dia gabungkan dengan sekurang-kurangnya. Okay. Sekurang-kurangnya jangan kurang. Kita gunakan lebih dan sama dengan. Okay. Sekurang-kurangnya jangan kurang. Kita gunakan lebih dan sama dengan. Cuma Y lebih X ni adalah Y tolak X. Sebab Y ni melebih-lebih pula. Maksudnya macam tu. Y ni sangat-sangat lebih. So Y kena tolak dengan X. Okay. Sorry, terbuka pula yang ni. Saya tutup balik. Okay. So ini adalah situasi-situasi yang ada dalam ketaksamaan linear. Dan saya nak awak baca soalan yang kita tengok kat sini dalam masa seminit. Okay, sekejap ada yang baru masuk. Okay, awak baca yang ni. Seminit
Okey. Sekarang kalau dah baca, awak tengok ayat dia panjang sangat. Susah kan? Okey, dia susah sebab awak baca laju. Okey, sekarang kita keluarkan semua ni dan kita baca lagi sekali pelan-pelan. So, tengok sama-sama dengan saya. Sekejap saya buat kat sini. Okay, itu tadi awak baca laju lah. Sekarang kita baca sama-sama pelan-pelan. Okay, sekejap Saya letakkan soalan A. Okay. Soalan A, tuliskan 3 kertas samaan selain daripada X dan Y yang memuaskan semua kekarangan di atas. So, kita ada 3 persamaan. Kita ada I, kita ada double I, kita ada triple I. Okay, ni untuk soalan A Okay, satu-satu kita baca. Seorang tukang kebun ingin menanam pokok bunga ros merah dan pokok bunga ros putih di atas tanah berkeluasan 400 meter. Okey. Ni adalah ayat pertama. Dia nak jual pokok bunga lah. Dia ada pokok bunga merah, pokok bunga putih. Tapi tanah yang berluas 400. Tapi jangan awak direct buat persamaan dia. Jangan terus buat. Biarkan dulu. Baca dulu. Dia mempunyai peruntukan sekurang-kurangnya 1,200 untuk membeli anak pokok tersebut. Ni cerita pasal duit pula. Jadi awak nampak kat sini. Yang ni cerita pasal luas. Okay, ni cerita pasal harga. Okay, kita baca lagi sikit. Ayat yang ketiga. Harga bagi sepohon pokok bunga ros merah ialah RM5 dan luas tanah yang diperlukan ialah 0.4. Dia gabungkan luas dengan harga untuk bunga merah. Okey. Harga bagi pokok bunga putih pula adalah RM6 dan luas dia adalah 0.5. Okey, kita baca lagi sikit. Bilangan pokok bunga ros putih yang ditanam mesti melebihi bilangan pokok bunga ros merah selebih-lebihnya 150 pohon. Okey, sekarang ni kita nak tahu siapa merah, siapa putih. Yang last ni penting. Yang ni kita nak kena ambil keyword dia. Tukang kebun pula. Tukang kebun tersebut menanam X pohon pokok bunga ros merah. So ingat, bila ada X, nyatakan nama dia. X ialah merah. Y ialah putih. Okay, so kita dah tahu dah. Okay, merah tu X, Y tu putih. Ni X ialah bunga merah, Y ialah ros putih. Okay, sekarang tengok balik ayat yang tadi kita stop. Kita ada pokok bunga ros merah, harga dia RM5. Lepas tu kita ada luas dia 0.4. Okay, so kita macam ibarat conteng lah sikit harga dengan luas. Ni merah, M. M sebagai merah, putih sebagai P. Ataupun X sebagai merah, Y sebagai putih. Okay, tak ada masalah. Okay, harga. Cerita pasal harga dia cerita pasal sini RM5. So, harga dia adalah RM5. RM5. Dan luas dia adalah 0.4. Kemudian, Y untuk putih pula, harga dia adalah RM6. Okay, dan luas dia adalah 0.5. Okay, so bila awak dah keluarkan macam ni, dah conteng sikit lah kan. Kita nak nampak sikit lah, bagi nampak gambaran. Dan sekarang ni awak tengok, luas total adalah 400 dan harga total adalah 1,200. Bila kita nak cipta persamaan ni, kita kena ciptakan persamaan harga sahaja dan persamaan luas sahaja. Katakan, yang persamaan pertama ni awak nak cerita pasal harga. Okey, cerita pasal harga So kita ada X RM5, Y RM6. So bila awak ada X RM5, awak tulislah 5X. Okey, kemudian Y RM6 kita tulis tambah 6Y. Okey, nampak tambah 6Y. Dan harga kat sini, harga total dia kata sekurang-kurangnya 1,200. Sekurang-kurangnya maksudnya apa? Maksudnya jangan kurang. Ingat ya, rumus tadi, sekurang-kurangnya maksudnya jangan kurang. Mestilah lebih dan sama dengan. Kita gunakan lebih dan sama dengan 1,200. Satu markah. Okey? Macam tu je. Jadi, awak nak kena tahu mana nak buat persamaan ni. Cara dia sama je macam buat persamaan.
Just gunakan rumus tu sahaja. Cuma awak kena faham lah, sekurang-kurangnya maksudnya jangan kurang. Okay? Yang kedua, nah ni cerita pasal harga harga. Sekarang kita cerita pasal luas pula. Okay, luas kita ambil 0.4x dengan 0.5y. So kita tulis 0.4x tambah 0.5y. Kenapa tambah sebab kita nak gabungkan x dengan y tu. So tambah je lah. Okay. Sebab dia kata total luas adalah 400. Jadi kena tambah. Okay. Sebidang tanah berkeluasan 400 meter. Dia tak cakap pun minimum, dia tak cakap pun maksimum. Dia tak cakap pun sekurang-kurangnya, dia tak cakap pun selebih-lebihnya. Tapi dalam soalan ni, dia dah bagi tahu dah. Tanah tu memang luas dia 400 je. So 400 lah maksimum. Okay? 400 tu adalah maksimum. Dah memang itu je 400 luas yang dia ada. Dia tak ada lebih, dia ada tu je. So maksudnya tanah berkeluasan maksimum 400. Okay, tanah berkeluasan maksimum 400. Maksimum maksudnya jangan lebih. Dia hanya ada 400 sahaja. Okay, dia hanya ada 400 sahaja. So gunakan kurang dan sama dengan 400. Tu je maksud dia. Maksudnya macam, okay, saya cakap lah, awak bawa RM4. Maksudnya awak ada RM4 je lah. Mana ada RM3, mana ada RM5 kan? Mana datang lagi RM1 kan? Maksudnya, bila awak kata awak ada RM4, maksudnya RM4 tu lah maksimum duit awak. Itu maksud dia. Jadi kalau tanah ni luas dia 400 meter, so itulah maksimum dia, 400 meter. Kuasa 2. Okay? Satu markah. Okay, ayat yang ni settle. Ayat ni settle. Kita ambil ayat kedua last. Bilangan pokok bunga ros putih ditanam melebihi bla 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 ni. Okay, kita ambil ayat ni pula. Yang ni yang terakhir. Kita keluarkan ayat dia. Bilangan pokok bunga ros putih. Ni kita kena baca slow-slow. Bila dia cakap putih dulu, putih ni kita rujuklah siapa putih. Putih ni adalah Y. So awak tulis Y dulu. Y mesti melebihi. Mesti melebihi. Ingat, mesti melebihi. Maksudnya, Y melebihi. Y dia lebih-lebih. Y lebih-lebih daripada ros merah. Y lebih-lebih daripada ros merah maksudnya Y tolak X. Okay, Y melebihi X. Y tolak X. Putih melebihi merah. Putih tolak merah. Dia jadi macam itulah. Dan awak tengok, ni adalah ekstrim sebenarnya, ayat ekstrim sebab dia gabungkan dengan yang famous punya ketersamaan tu. Kalau selebih-lebihnya maksudnya apa? Tulis kat ruangan komen. Kalau selebih-lebihnya apa jawapan dia? Apa simbol dia? Tulis kat ruangan komen. Kurang sama dengan. Susah sangat nak tulis simbol dia sebab guna laptop. Ya, betul kurang dan sama dengan. Sebab jangan lebih. Okey, jangan lebih, kita gunakan kurang dan sama dengan. Lepas tu awak letaklah nombor 150 ni kat belakang. Okay. So jawapan dia Y tolak X kurang dan sama dengan 100/2. So dapatlah 3 ayat ni. Dah betul dah. 3 markah. Okey, senang. Dia jadi susah bila awak tengok ayat ni panjang sangat, awak malas nak keluarkan kata kunci. Sebab tu, bila awak dapat soalan panjang-panjang ni, cuba lukis. Okey, cuba lukis. Ataupun awak cuba imaginekan dalam bentuk gambaran macam ni. Baru awak nampak. Okey, so X mesti gabung dengan Y. Okey. Jadi, benda ni kena buat latihan banyak kali dah supaya awak nampak pro sikit. So, kita tengok soalan yang seterusnya, soalan yang kedua.
Okay, yang ni saya nak awak kukuhkan Nanti dalam soal kehadiran nanti awak ambil benda ni juga saya tanya. Soalan B. Soalan B ni yang paling leceh sangat awak nak buat. Kena lakar graf. Dengan menggunakan skala 2cm kepada 200 pohon pokok bunga pada paksi X. So awak dah tahu lah X tu siapa? X tu merah, Y tu putih. So walaupun dekat sini dia tak bagi tahu siapa merah, siapa putih, awak kena tahu dah siapa X tu. Okay, X ni adalah merah dan Y tu adalah putih. So gunakan sifir 200 pada paksi X dan sifir 100 pada paksi Y. Jadi ingat, sifir tu main peranan. Okay, kalau awak buka kertas graf. Okay, ni contoh my graph. Okay, ni saya bagi contoh ukuran. Okay, kalau kita mulakan kosong kat sini. So, bila kita nak kira 2cm, 2cm ni adalah skala 10 kotak kecil. Ni adalah 2cm. Ataupun awak letak 2 jari kecil awak je. Okay, letak 2 jari ukur. Ataupun kira guna pembaris pun boleh, tak ada masalah. Skala 2cm adalah 10 kotak kecil di mana awak kena gunakan sifir ikut soalan. Okay, sifir dia adalah kalau paksi X, gunakan sifir 200 ataupun gandaan 200. So, awak kira 2cm kat sini, 200. 2cm lagi, tambah 200, dapat 400. 2cm lagi, 600 dan seterusnya. Okay, sampai mana? Sampailah habis graf. Kalau boleh lah. Ataupun awak tengok kat sini nombor apa paling tinggi. Okay, nombor 1200. Okay, so awak buatlah 1200. Okay, cukup. Tak payah lebih-lebih. Ni X. Kemudian Y. Y gunakan sifir 100. Maksudnya 100, 200 dan seterusnya. 300, 400. Yang ini pun ikut graf awak. Dia tak adalah sampai 1200 sebenarnya. Dia sampai dalam berapa ratus je. Okay. 500, 600, 700, 800 cukup kot. Okay, macam mana saya cakap 800 tu cukup? Sekarang kita nak kena tahu soalan B ni. Nak kena tahu macam mana nak lakar graf. Kita ada 3 garis. Kita ada garis yang pertama. Kita ada garis yang kedua. Kita ada garis yang ketiga. Macam mana nak lakar graf ni? Yang ni awak yang keliru sangat ni. Okay, soalan 1. Kita ada 5x campur 6y. 5x campur 6y lebih dan sama dengan 1200. Ni. So bila awak lihat kat sini, kita nak kena bentukkan y mx tambah c. Pernah dengar kan? Y sama dengan mx tambah c. Alhamdulillah. So y mx tambah c ni adalah hukum linear ataupun garis lurus. Ialah sebab kita nak lakar garis lurus. So kena guna y mx tambah c. Okay, y duduk depan. So dia jadi 6y lebih dan sama dengan negatif 5x tambah 1200. Sebab saya pindahkan 5 ni kepada kanan. 5 pindah jadi negatif. So saya nak bentukkan y duduk depan, s duduk tengah, c duduk belakang. Okay. Dan y ni mesti tak ada nombor. Kalau awak nampak ada nombor, okay, cepat-cepat pindahkan 6 dekat bawah. So dia jadi y lebih besar dan sama dengan negatif 5/6 x tambah 1200 bahagi 6. 1200 bahagi 6. 200 bagi 6. Dapat 200. Okay, 200. Okay. So ini adalah dia punya persamaan. Persamaan ni awak dah ringkaskan dalam bentuk y mx tambah c. Dia memudahkan tau. Dia sangat memudahkan pelajar kalau awak ringkaskan dalam bentuk y mx tambah c. Okay, yang kedua. 0.4x tambah 0.5y kurang dan sama dengan 400. Pun sama. Okay, awak pindahkan. Dia jadi negatif lah. So dia jadi 0.5y kurang dan sama dengan negatif 0.4x. Sebab positif pindah jadi negatif. Okay. Dan seterusnya
Nombor 0.5 ni awak pindah jadi bahagilah sebab darab pindah jadi bahagi. Okey. 400 bahagi 0.5 berapa? 400 bahagi 0.5 dapat 800. So maksimum 800 lah. Okey, maksudnya Paksi Y tu maksimum 800 lah kan. Tak adalah sampai 1000 pun. Ni kita nak lihat berapa sukatan graf yang kita nak kena lakar ni sebenarnya. Okey, dan last kali yang ketiga. Y tolak X kurang dan sama dengan 150. Ini direct saja. Y tolak X kurang dan sama dengan 150. Tukar-tukar pindah saja. Okey, Y kurang dan sama dengan X tambah 150. Sebab negatif pindah jadi positif. Kan senang. Jadilah YMX tambah C. Okey. Ni adalah persamaan yang paling mudah untuk kita lakar graf. Okey, so maksimum paksi tadi, paksi Y adalah 800 cukup. Paksi X pun cukup sebenarnya 800, tak payah lebih-lebih. Okey, 800 dah cukup. Tapi nak lebih lagi bagus lah. Kalau muat. Okey. Ni paksi Y ni cukuplah sampai 800. Tak payah lebih-lebih. Okey, paksi Y ni 800 cukup. Paksi Y untuk putih. So tulis putih. X ni adalah merah, tulis merah. Ini contoh. Okay, kalau awak nak lakar graf ni, boleh tengok dekat ruangan jawapan dekat Google Classroom Sebab hari ni just explanation sahaja. Explanation maksudnya saya jenis go through cepat lah. Okay. Alright. Biasa kan dalam plot graf ni, kita perlukan plot macam X, Y. X berapa, Y berapa kan. So buat template. Ni kita panggil template. Okay, template. Template. Kasih lawa sikit. Template XY. Ada 3 kotak kosong. XY. Buat template. 3 kotak kosong. Alah, buruknya tulisan. Okay, dan last kali XY. 3 kotak kosong. Okay, memang 3 kotak kosong atas, 3 kotak kosong bawah. Sebab apa? Sebab lagi sikit, lagi cepat masa siap. 2 boleh tak? Boleh, tak ada masalah. 2 atas, 2 bawah. Tapi jangan buat satu kena buat at least 2. Kena ada 2 kawasan. 2 kawasan pula. Kena ada 2 koordinat. Ni 3 ni sebab nak kasih nampak jelas lah. Contohlah kan. Awak dah plot-plot nanti, nak sambungkan garis tu jadi satu garis lurus. Ni nanti kita tengok macam mana nak buat. Okay. So, template ni, semua boleh buat macam ni. Semua persamaan boleh buat macam ni. Template Template ni memang khas untuk kita lakar graf. Okay. So, X. Nak cari X macam mana ni kosong ni? Tak tahulah. Okay, tak apa. Jangan risau. X, kita mulakan dengan kosong. Kenapa mulakan dengan kosong? Sebab kosong adalah sifar dan kita mesti mulakan nombor dengan sifar. So, nombor kosong ni wajib pada semua template. Kosong ni adalah wajib untuk semua template. Okay. Yang ni kita kena guna calculator. Macam mana nak kira? Macam mana nak kira nilai-nilai dia? Okay, sekarang awak tengok betul-betul. Okay, ni. Nampak tak yang warna hijau ni yang saya petakkan? Sebab tu kita kena buat YMX tambah C. Sebab kita nak kira nilai plotting ni. Nak plot ni kena kira. Okay. So ingat, bila awak dah susun cantik-cantik dalam bentuk YMX tambah C tu, okay, ambil bahagian yang belah kanan Y tu, maksudnya belah kanan persamaan tu kan, yang saya petakkan warna hijau ni. Okay. Tekan dekat kalkulator negatif 5/6. Okay. Ikut sama macam dalam persamaan ni. Negatif 5/6. Kemudian buka kurungan. Tambah 200. Macam ni. So yang kurungan tu kita gantikanlah dengan nilai X. Okay. Dalam kurungan ni kita tukarlah apa yang kita nak letak. Contohnya macam saya ajar, kita mulakan dengan nombor kosong. Okay, sebab senang. Awak nak plot senang. So kita mulakan dengan nombor kosong.
Okay, letak kosong dalam tu. So apa jawapan yang dikeluarkan? Okay, jawapan yang dikeluarkan dalam kalkulator adalah 200. Jadi jawapan dia tulis kat bawah. Okay, jawapan dia tulis kat bawah. Ni jadi senang lah. Okay, jawapan dia tulis kat bawah. Okay, next. Tukar lagi nilai dalam kurungan. Tukarlah apa-apa pun. Nak letak nombor 200 boleh, nak letak nombor 400 boleh, letak suka hati. Tapi yang memudahkan awak. Contohnya saya letak dalam nombor 100 lah. Okay, letak 100. Tengok jawapan, susah kan? Pilih nombor lain. Pilih nombor lain, mungkin 200. Nampak susah lagi, tukar 300. Nampak? Ada nombor negatif. Kita tak nak negatif ni. So, kena kurangkan sukatan. Mungkin 100 setengah. Dapat 75. Macam-macam kita boleh buat sebenarnya. Okay. So, awak letak je jawapan. Jangan dapat negatif 150 awak dapat jawapan berapa tadi? 75. Ini contoh lah, contoh. Kalau awak rasa susah, ambillah nombor yang senang. Contohnya macam 125. Oops. Sekejap Sekejap. Contoh 150 yang tadi biarlah 150. Lepas tu apa pula? Mungkin 200. 200 susah, try 200 setengah. Tak boleh, try lagi nombor lain sampai awak dapat. Okay, try buat dan buat. Mungkin 240. 240 dapat kosong. Kita nak cantik nombor dia. Kena cuba. Sifir 10 ke, sifir 5 ke, sifir 20 ke. Benda ni memang makan masa. Tapi tak apa, sebab tu saya cakap. Bila nak plot ni, buat kotak kecil. Okay. So kita dapat, kalau letak 240, kita dapat kosong. Okay. Kalau letak 240, kita dapat kosong. So bila awak dapat 2, ambil 2 ni sahaja. Ambil 2 plot ni cukup. Jangan ambil yang susah. Ambil yang senang. Okay, ambil yang senang. Mula dengan kosong, habis dengan kosong. Dia jadi macam tekan-tekan je dalam tu. Okay, ubah dalam kurungan. Ni kita kena test. Ikut nombor tu. Start dengan 200, tak dapat, tukar lain. Dia macam tu lah. Okay, kalau awak ambil 120, dapat 100 kan? Ni contoh lah, kalau awak ambil 120, dapat 100. Dapat 100. Sini. Something lah. Okay. Alright, itu berkenaan dengan persamaan yang pertama. Benda yang sama kita buat pada persamaan yang kedua. Try buat benda yang sama. Negatif 0.4 per dengan 0.5. Buat tekan kalkulator sama-sama. Okay, tengok persamaan dia. Negatif 0.4 per dengan 0.5. Lepas tu dalam kurungan ni biarkan kosong, tambah 800. Kita salin persamaan belah kanan tu. Yang X tu kita ubahkan dalam bentuk kurungan. Okay, ubahkan dalam bentuk kurungan. So yang ini awak kena teka. Contohnya awak nak letak nombor apa yang selamat. Macam saya ajar kan, kita mulakan dengan sifar. Sebab bila kita mulakan dengan sifar, dia memudahkan awak. Okay, mulakan dengan kosong. Dapat 800. Okay, benda ni kena testing banyak kali. So, gunakan sifir beratus-ratus lah. Awak gunakan 200. Okay, tak cantik. Okay, tambah lagi sikit. 400. Okay, kurang sikit. 400 setengah. Tak cantik. Mungkin awak nak letak lebih. Dalam 600. Okay, tak kena. 700 pun tak kena. So, mungkin awak nak letak 1000. Kena 1000 pula kosong. So, benda ni awak kena letak sampailah benda tu dapat kosong. Okay, 1000 awak dapat kosong. Kalau awak letak 500, berapa agak-agak? Dapat 400. So, benda ni boleh testing sebenarnya. Okay, gunakan sifir apa yang awak nak. Okay, 500 awak dapat 400. Kalau awak letak 1000 tadi, macam saya tulis tadi, 1000 awak dapat kosong.
So ini adalah cara untuk kita plotting graph. Okay, cara untuk kita plot graph. Okay, last. Last adalah persamaan yang paling mudah. X campur 150. Ni tak ada masalah lah. Yang ini bebas. Sebab dia tak ada kecerunan. Bukan tak ada kecerunan sebab dia bukannya melanggar pada paksi X dia just terus ke atas. Dia adalah meningkat. So macam mana saya nak explain yang ni? Yang ini just terus sahaja. Tuliskan kurungan tambah 150. Letaklah 200 dapat berapa? Okay, kosong dapat berapa? Naik atas pula. Okay, letak kosong dapat berapa? Kalau letak kosong dapat 1,5. Okay. Kemudian kalau letak 200 dapat 300,5. Ataupun letak berapa-berapa lah dia jadi tambah-tambah lah. Okay. Benda ni dia tak akan berkurang. Kalau letak 200 dapat 300,5. Biar je. Biar sahaja. Kalau letak 400 dapat 500,5. Okay, benda ni dia tak akan berkurang, dia akan bertambah. Bila benda ni bertambah, biar je lah. Cukuplah 3 plot tu. Okay, lepas tu lakar. Okay, lepas tu lakar graf, plotkan macam biasa. X kosong, Y 200. Lepas tu seterusnya. Sampailah habis. Okay, so benda ni kena gunakan pembaris lah. Ni awak kena cari, contohnya kat sini kan. Saya gunakan cepat sikit, masa pun dah nak habis. So kosong 200 kat sini. Ni kosong, ni 200. So plot dia kat sini lah. Warna merah awak nampak kat sini. Kemudian kosong dengan 240. Sorry, 240 dengan kosong. Okay, yang kedua ni yang saya ambil ni. Yang tanda right ni. 240 dengan kosong. So 200 dengan kosong. 240 kat mana? So kalau tak boleh baca, kena baca pelan-pelan lah. So sini 300. Kalau sini 300, 220, 240. So kat sini lah 240. Okay, kat sini. So benda ni kena kira ikut sukatan dia. Dan awak gariskan. Garis lurus dia jadi macam ni. Okay, dia jadi macam tu. Garis lurus. Siap satu garis. Okay, siap satu garis, satu markah. Memang lama nak buat benda ni tapi dia jadi senang dan dia jadi lebih cepat. Macam saya estimate masa kalau awak biasa buat latihan macam ni, dia akan memudahkan awak untuk matematik. Matematik pun soalan lebih kurang macam ni. Okay. So bagi awak mungkin awak rasa susah sebab jarang tau buat benda ni. Sebab tu kita nak biasakan awak buat. Okay, kosong dengan 800 awak cari pula dan seterusnya. Okay, kosong dengan 800 ke atas. Kemudian 1000 dengan kosong. Okay, 1000 dengan kosong kat sini. So ambil pembaris, gariskan antara plot yang pertama dengan plot yang kedua. Okay, awak gariskan, garis penuh sampailah ke X ni. Dia jadi macam bentuk ni lah. Dan akhir sekali, plotkan untuk persamaan yang ketiga. So bila awak buat macam tu, hasilnya dia akan dapat macam ni. Saya tunjuk sikit. Okay, hasilnya dia jadi macam ni lah. Awak nampak garisan pertama dia. Garisan pertama dia 200 dengan 240. Tengok, kena macam dalam graf tadi. Lepas tu garisan yang panjang tu daripada 800 kosong kat sini kepada 1000 kosong. Okay, 1000 kosong. Kena nampak logiknya. So dia punya garisan memang garis, apa orang kata, garis tegak. Mesti guna pembaris. Okay. Macam saya tak boleh guna pembaris lah sebab ni drawing tablet kan. Dan last sekali ni pun Y tolak X ni awak carilah based on apa yang awak plotkan tadi. Okay, apa yang awak plotkan tadi. Sekejap, mana saya plot ni? Kosong 1,5 dan sebagainya. Okay, so ini adalah contoh dia. Saya tak nak lukis kat situ saya lukis kat sini lebih nampak jelas lah. Okay, lagi 5 minit.
Okay, C. 1. Cari bilangan maksimum pokok bunga ros putih jika bilangan pokok bunga ros merah ialah 300. Ini nantilah saya explain. Saya nak explain yang tadi tu, yang graf ni. Okay, graf ni tadi bila awak dah lukis, dia kena lorek lah, lorek kat kawasan R. Lorek tu maksudnya ikut ketaksamaan. Okay, ketaksamaan. Kalau kita tengok soalan tadi yang awak buat ketaksamaan tu kan. Ni ada simbol lebih. Okay, ada simbol kurang, ada simbol kurang. So ikutlah. Kalau lebih maksudnya atas garis, kalau kurang maksudnya bawah garis. Okay, so kita tengok. Ni dia kata simbol dia lebih. Okay, untuk ni simbol dia adalah lebih. Ni ni. Simbol dia lebih. Maksudnya atas garis. So atas garis kat sinilah. Atas garis. Kemudian kurang 0.4x campur 0.5y kurang dan sama dengan. So bawah garis. Bawah garis kat sinilah. Okay, bawah kepada garisan dia. Dan y tolak x kurang dan sama dengan 150 maksudnya bawah garis juga. Okay, bawah garis kat sinilah kawasan. Okay, so mana kawasan yang paling banyak anak panah? Di situlah kawasan lorek. Okay, dan awak kena lorekkan. Okay, lorekkan kawasan tengah-tengah ni. Memang bentuk dia tak nampak macam segitiga tapi memang macam tu kawasan lorek dia. So bila awak dah betul dapat 3 markah. Kemudian cari nilai minimum dia apabila pokok merah ialah 300. So apabila X dia 300, okay, apabila X dia 300, awak carilah Y dia berapa. Okay, 300 naik dapat 400 setengah. Okay, langgar pada garisan. Ingat garisan yang dilanggar itu adalah kawasan minimum atau maksimum. Kalau maksimum maksudnya paling last. Garisan paling last dilanggar kat sinilah. Bukan kat sini salah. Sebab dia nak kawasan lorek sahaja. Dalam kawasan lorek, garisan yang paling last dilanggar adalah di sini. Bukan dekat sini. Okay. Ini betul tapi bukan kawasan lorek. So jangan. Salah. Dia mestilah dalam lorek. Di sini. So jawapan dia Y adalah 400 setengah. Yang ini satu markah sahaja. Apabila X 300, Y dia adalah 400 setengah. Senang. Okay. Dan akhir sekali yang ni saya just bagi tahu kat awak, redha je lah kalau tak dapat pun. Tapi bagi saya senang lah. Sebab kalau soalan C ni, bila awak dah lakar graf, tarik je balik jawapan daripada graf tu. Memang dapat. Okay. Just cari je. Okay. Pokok bunga ros merah, pokok bunga ros putih, untung dia sebanyak RM4.5 dengan RM4. Okay. So awak ada RM4.5 dengan RM4. Maksudnya merah ni harga untung dia RM4.5, putih tu harga untung dia RM4. So 400 setengah X, RM4. Dia jadi macam ni lah, 4.5X, 4.00Y. Ini adalah K dia. K dia adalah persamaan fungsi optimum. Kita panggil fungsi optimum. Okay, persamaan harga. Cari keuntungan maksimum yang diperoleh daripada tukang kebun tersebut. So paling maksimum adalah koordinat di mana bucu-bucu kawasan lorek. Kita ada 4 bucu. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. So maksimum tu maksudnya bucu yang paling jauh lah. Bucu yang paling jauh kat sini. So koordinat dia adalah XY. 360 dengan 510. Ni maksimum. Kalau minimum maksudnya paling dekat. Contohnya kat sini lah. Okay, minimum. Paling dekat. Okay, so ni maksimum. Okay, maksimum kat sini. So kena kira lah. Gantikan X dengan jawapan tadi. 4.5. Maaf 4.5 360 tambah 4.0 510. So dapat berapa ringgit? Ni kira sendirilah. Ganti sahaja. Dapatlah RM 3,660.
Okay, so ingat awak kena lorekkan graf ni dengan betul lah. Jadi kena buat latihan. Okay, lepas ni saya akan bagi latihan lah. So next week kita akan fokus untuk buat latihan. So standby ya. Okay, itu sahaja penerangan berkenaan dengan ujian pertama. Masa pun dah tamat. So saya nak awak ambil kehadiran. Okay, ramai yang tanya ya. Template tu memang kena ada 3 kotak je. Nak buat lebih boleh. Tak buat lebih pun tak apa. Contohnya awak buat 2 cukup lah. Macam saya cakap tadi. Template ni. Okay, template ni. Saya tandakan mana yang senang sahaja. Contohnya kosong dengan 200 dengan 240 dengan kosong. Sebab dia macam senang kan. Yang ni pun boleh sebenarnya. Ni dengan ni. Lebih tu lagi bagus. Sebab awak nak check mana yang senang. Ambil yang senang. Macam 3 lah. 3 paling sikit lah. 3 selamat lah. Okay, 3 selamat. Okay, so better buat 3. Belajar buat 3 lah. 3 template. Macam ni. Satu template 3 kotak. 3 kotak atas, 3 kotak bawah. Selamat. Okay, lepas tu boleh pilih nak buat 2 cukup. Macam Syai dah bagi tahu lah. Dia kata boleh buat lebih tapi biasanya tak sempat. Yes, betul. Memang tak sempat. Sebab awak ada 2 soalan yang melibatkan graf. Hukum linear dengan pengatur caraan linear. 2 topik ni 10 markah setiap satu. So memang banyak graf. Okay, so saya recommended sangat-sangat tajuk ni. First, mungkin bagi awak susah, kita practice supaya awak jadi pro. Okay? Alright, so untuk kehadiran kena isi. Sebab yang ni saya just tanya awak untuk persamaan sahaja. Okay, minta maaf kalau terlambat sikit makan masa. So isikan kehadiran awak. So next week kita jumpa lagi. Hari ni juga, next week kita jumpa lagi pada waktu malam macam hari ni. Dan saya akan explain soalan trial trial sekolah-sekolah ni lah yang dekat Malaysia ni. Okay, so itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.